Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itulah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau boleh memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pada sesi kita pada hari ini. Pada sesi hari ini kita bakal mengupaskan hadis nombor 105 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-105 berbunyi, An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Aqbaltu rakiban ala himarin atanin, wa ana yawma'idhin qad nahaztu al-ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas biminan ila ghairi jidar. Marartu baina yaday ba'di as-saffi fanazaltu fa arsaltu al-atan tarta'u wa dakhaltu fi as-saff falam yunkir dhalik alayya ahadun. Apa maksud hadis ni? Terjemahannya berbunyi daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku datang dengan menunggang keldai betina. Sewaktu itu aku hampir baligh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada orang ramai di Mina dengan tidak menghadap dinding. Aku melalui beberapa saf, lantas aku turun dan melepaskan keldaiku untuk memakan rumput. Kemudian aku masuk semula ke dalam saf, sedangkan tidak ada seorang pun yang menghalangku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi sebelum kita lihat kepada pengajaran-pengajaran yang boleh diraih daripada hadis ini, apa cerita dalam hadis ini? Apa kisahnya? Kisahnya adalah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal. Beliau adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ataupun yang lebih dikenali sebagai Ibnu Abbas. Satu ketika Nabi SAW salat berjemaah. Nabi jadi imam, para sahabat jadi makmum. Dekat mana Nabi SAW dan para sahabat mendirikan salat dalam hadis ini, diceritakan yang mereka mendirikan salat di Mina. Orang-orang kalau pergi haji, antara tempat yang mereka akan singgah dalam melaksanakan ibadah haji adalah di bumi Mina yang berhampiran dengan bumi Mekah. Biasanya di Mina ni, bagi jemaah haji, mereka akan lontar jamrah dekat Mina. Pada 10 Zulhijjah, pada 11 Zulhijjah, pada 12 Zulhijjah, pada 13 Zulhijjah. Itu adalah hari-hari untuk melontar. Melontar jamrah dalam ibadah haji. Jadi satu ketika Rasul SAW solat berjemaah. Nabi jadi imam,
para sahabat menjadi makmum. Datang Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia pun nak join solat jemaah tu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Ibnu Abbas, dia menunggang keldai. Dan diceritakan dalam hadis ini, tatkala mana Abdullah ibnu Abbas datang nak join solat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu usianya hampir kepada usia baligh. Apakah yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas? Datang Abdullah ibnu Abbas menunggang keldainya, kemudian dia melalui ataupun dia bergerak, berjalan di hadapan saf. Dia tidak berjalan dekat depan Nabi SAW, tapi dia menunggang keldainya. Keldainya bergerak di depan sebahagian saf para makmum yang ada kat belakang. Lalu, bila Abdullah ibnu Abbas dah jumpa slot yang kosong, tempat yang kosong untuk mendirikan salat, untuk join salat berjemaah, Abdullah ibnu Abbas pun dia melepaskan keldainya untuk makan rumput. Kemudian Abdullah ibnu Abbas menyertai solat berjemaah dengan Nabi SAW. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila beliau melakukan perkara tersebut, iaitu beliau bergerak bersama dengan keldainya dekat depan sebahagian saf-saf para makmum, tiada siapa pun di kalangan mereka yang menghalang Abdullah ibnu Abbas. Jadi itu merupakan kisah yang berlaku dalam hadis 105 ini, sebagaimana yang dinukil ataupun yang dimuatkan oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis 105 ni? Pertama sekali kata para ulama, keldai melintas di hadapan orang salat tidak mengurangi kesempurnaan salat dan tidak pula membatalkannya. Kita lihat dalam kisah tadi, Abdullah ibnu Abbas, dia bergerak bersama dengan keldainya di hadapan saf-saf para makmum. Tak ada seorang pun yang menghalangnya. Tak ada seorang pun yang menegurnya, termasuklah Nabi SAW. Jadi kata sebahagian di kalangan para ulama, ini merupakan bukti ataupun dalil yang menunjukkan kalau ada binatang, kalau ada keldai yang melintas di hadapan orang yang sedang mendirikan salat, itu tidak mengurangkan kesempurnaan salat tersebut. Dan itu tidak membatalkan salat tersebut. Itu merupakan pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, saat Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sudah ataupun hampir baligh. Kerana peristiwa ini terjadi pada Haji Wada, kurang lebih 80 hari sebelum Nabi SAW wafat. Jadi kita lihat Abdullah ibnu Abbas dalam hadis tadi itu, hadis 105, dia mengatakan yang tak sekala mana berlaku peristiwa tersebut, peristiwa yang dia berada kat Mina, dia join Nabi SAW salat, menunggang keldainya, melintasi di hadapan sebahagian saf para makmum, dan pada ketika itu usianya hampir mencecah, hampir sampai kepada usia baligh. Sebagaimana kita maklum, usia baligh ni adalah lebih kurang belasan tahun. Sebagian ulama dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i mengatakan maximum age, iaitu usia yang paling maksimum untuk digelar sebagai baligh adalah 15 tahun. Jadi bila peristiwa ini berlaku,
Abdullah ibnu Abbas pada ketika itu berada dalam lingkungan belasan tahun. Ada khilaf sikit di kalangan ulama tentang usia Abdullah ibnu Abbas ni ketika mana berlakunya peristiwa ini. Yang pentingnya adalah sekitar belasan tahun. Dan sebagian ulama mengatakan, kenapa Abdullah ibnu Abbas dia stress, dia emphasize, dia mengatakan dalam hadis ni yang pada ketika mana usia berlakunya peristiwa ini, dia berada dalam usia yang hampir baligh. Adalah untuk menunjukkan kalau sekiranya dia dah hampir baligh ataupun telah baligh, kalau dia melakukan sesuatu perkara yang salah ataupun tersilap, nescaya merupakan kewajipan orang-orang yang lain untuk menegurnya. Tetapi oleh kerana tak ada orang yang menegurnya, itu seolah-olah menunjukkan yang perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak salah. Tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi ajaran Islam, tidak menyalahi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang ketiga, ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bahagian daripada sunnah. Kerana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengakui sesiapa pun dalam kebatilan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada 4 komponen. Komponen yang pertama adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komponen yang kedua adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komponen yang ketiga adalah ikrar ataupun takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada benda yang berlaku di hadapan Nabi tapi Nabi mendiamkannya, itu menunjukkan yang benda itu adalah dibenarkan. Dan komponen yang keempat adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan sesuatu perkara yang berlaku di hadapannya. Sesuatu perkara berlaku kat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendiamkannya, Nabi tidak menegurnya, itu menunjukkan yang perkara itu adalah dibenarkan. Dalam hadis tadi, diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas, ketika mana Abdullah ibnu Abbas dia datang dengan keldai dia, bergerak di hadapan sebahagian saf para makmum. Tak ada satu orang pun yang tegurnya. Termasuklah Nabi SAW tidak menegurnya. Jadi kata sebahagian ulama, oleh kerana Nabi SAW tidak menegur Abdullah ibnu Abbas melakukan perkara tersebut, itu menunjukkan bahawa solatnya adalah sah. Itu yang pertama. Solatnya adalah sah. Dan Ibnu Abbas tidak melakukan tindakan yang harus diingkari. Perbuatan Nabi SAW tidak mengingkari tindakan Abdullah ibnu Abbas, menunjukkan yang perbuatan Ibnu Abbas, iaitu perbuatan dia bergerak bersama-sama dengan keldainya dekat depan sebahagian saf, perbuatan tersebut tidak dilarang. Kalau dilarang, nescaya Nabi SAW akan mengingkari perbuatan tersebut. Tetapi Nabi SAW tidak mengingkarinya. Itu seolah-olah menunjukkan diamnya Nabi SAW terhadap perbuatan tersebut, menunjukkan yang Nabi SAW approve ataupun bersetuju, tidak menganggap perbuatan Abdullah ibnu Abbas itu sebagai salah. Tetapi perbuatan itu adalah dibenarkan. Itu menurut penafsiran sebahagian ulama. Apabila kita merujuk kepada tulisan para ulama, syarah para ulama terhadap hadis ni, di sana ada beberapa tafsiran. Ada sekurang-kurangnya 3 tafsiran.
terhadap hadis ni. Tafsiran yang pertama, pendapat yang pertama di kalangan para ulama mengatakan, antara sebab kenapa Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Abdullah ibnu Abbas adalah kerana Nabi SAW tidak menyedari berlakunya peristiwa ini. Nabi SAW adalah imam kat depan kan, imam bukan kat belakang. Kemudian yang ikut serta Nabi SAW salat di bumi Mina pula adalah ramai. Jadi menurut pendapat pertama, antara sebab kenapa Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Abdullah ibnu Abbas bergerak di hadapan orang-orang yang sedang mendirikan salat adalah kerana Nabi SAW tidak menyedari akan perbuatan Abdullah ibnu Abbas. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua kata tak. Pendapat yang kedua adalah sebagaimana yang tertera dalam slide ini. Mereka mengatakan yang perbuatan Nabi SAW mendiamkan diri. Nabi tidak menegur Abdullah ibnu Abbas, itu menunjukkan yang perbuatan tersebut adalah dibenarkan. Tak salah untuk jalan di hadapan makmum yang sedang solat kalau ada keperluan. Yang salahnya adalah kalau kita jalan di hadapan imam, itu tak boleh. Yang salahnya adalah kalau kita jalan di hadapan orang yang sedang solat bersendirian, itu pun tak boleh. Menurut pendapat yang kedua, kalau orang tu jalan di hadapan para makmum yang sedang solat berjemaah mengikuti imam, kalau sekiranya ada keperluan, itu tidak salah. Itu menurut pendapat yang kedua. Jadi kita lihat dalam isu ini ada beberapa pandangan di kalangan ulama. Ulama sepakat mengatakan kita tak boleh jalan di hadapan imam. Berdasarkan hadis yang kita pernah kongsi dengan antum, Nabi SAW pernah berikan amaran, kalaulah seseorang itu mengetahui betapa besarnya dosa berjalan di hadapan orang yang sedang salat, nescaya dia akan sanggup untuk menunggu selama 40 tempoh. Jadi ada sebahagian isu ulama sepakat. Antara yang ulama sepakat, tak boleh jalan di hadapan imam. Itu tak boleh. Antara yang ulama sepakat adalah tak boleh jalan di hadapan orang yang sedang solat bersendirian. Itu pun tak boleh. Orang tu sedang solat tahiyatul masjid, kita jalan kat depan dia. Tak boleh. Dan depan yang kita masukkan kat sini adalah antara tempat dia berdiri dengan tempat dia sujud. Itu tak boleh jalan. Adapun yang ulama selisih pandangan adalah tentang jalan di hadapan saf para makmum dalam solat berjemaah. Kita solat dekat masjid. Kita solat dekat Masjid Kasim, contoh. Solat berjemaah. Kita solat isyak berjemaah dengan imam di Masjid Kasim. Kemudian bila pada rakaat yang kedua, kita rasa macam tak tahan, merasa macam nak buang air kecil. Lalu apa kita lakukan? Kita pun keluar nak pergi toilet. Dan bila kita nak keluar tu, kadang-kadang kita terpaksa jalan dekat depan orang yang sedang mendirikan solat. Untuk sampai kepada pintu exit, pintu keluar. Dekat depan kita ada orang, dekat sebelah kita ada orang, dekat sebelah kanan kita ada orang, dekat sebelah belakang ada orang. Letaklah sebagai contoh, tak ada jalan untuk keluar daripada masjid tersebut, melainkan perlu melalui dekat depan saf sebahagian para makmum. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Ini yang isu khilaf. Ini yang isu ulama selisih pandangan. Sebahagian ulama kata tak boleh. Kerana mereka mengatakan yang
Larangan Nabi SAW jalan di hadapan orang yang sedang mendirikan solat tu berbentuk umum. Tapi sebahagian ulama kata tidak. Boleh kita jalan di hadapan saf para makmum. Yang kita tak boleh jalan adalah jalan di hadapan imam. Yang kita tak dibenarkan jalan di hadapannya adalah orang yang sedang solat bersendirian. Adapun kalau di depan para makmum, kalau memang ada keperluan, kita perlu keluar masjid dan tak ada jalan untuk kita keluar daripada masjid, melainkan kita jalan di hadapan orang yang sedang mendirikan solat, iaitu para makmum, maka diberikan kelonggaran. Apa dalil ulama yang membenarkan mereka gunakan hadis Abdullah ibnu Abbas yang sedang kita bincangkan pada hari ini? Abdullah ibnu Abbas pernah bergerak bersama-sama dengan keldainya di hadapan saf sebahagian para makmum yang sedang mengikuti solatnya Nabi SAW di bumi Mina. Itu menandakan boleh kita berjalan ataupun bergerak di depan saf para makmum kalau sekiranya ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, jangan lakukan. Jadi isu ini adalah isu khilaf. Yang keempat, kata para ulama, pembatas imam adalah pembatas bagi makmum. Imam Al-Bukhari memberikan judul yang sama sebagai berikut, bab pembatas imam adalah pembatas bagi makmum yang ada di belakangnya. Jadi berdasarkan pandangan ini adalah kita ni bila dirikan solat berjemaah, kita tak boleh jalan di hadapan imam. Tak boleh jalan di hadapan imam. Adapun jalan di hadapan para makmum, kalau sekiranya ada keperluan, kalau terpaksa keluar daripada masjid kerana nak pergi toilet, maka itu diberikan kelonggaran menurut sebahagian di kalangan para ulama. Sebagai kesimpulan pada hari ini sebelum saya undurkan diri, jalan di hadapan orang yang sedang mendirikan solat ada 3 keadaan. 2 keadaan ulama sepakat tak boleh jalan di hadapan. 1 keadaan ulama khilaf. Ulama beza pandangan. Yang ulama sepakat tak boleh jalan di hadapan adalah tak boleh kita jalan di hadapan imam. Tak boleh. Yang kedua, yang tak boleh kita jalan di hadapan orang yang sedang dirikan solat adalah tak boleh kita jalan di hadapan orang yang sedang solat sendiri. Dia solat tahiyatul masjid, dia solat qabliyah zuhur, dia solat ba'diyah zuhur sendiri, tak boleh kita jalan di hadapannya. Yang kita masukkan dengan hadapan adalah antara tempat dia berdiri dengan tempat dia sujud. Tak boleh jalan di hadapan. Yang ulama selisih pandangan adalah tentang keadaan yang ketiga, iaitu boleh tak kita jalan di hadapan depan para makmum. Makmum sedang mengikuti imam. Kalau imam kita tak boleh jalan depan, boleh tak jalan antara saf-saf para makmum kalau ada keperluan untuk keluar daripada masjid, untuk pergi toilet sebagai contoh. Inilah isu yang diperselisihkan. Sebahagian di kalangan ulama mengatakan tak jadi masalah untuk jalan ke hadapan saf para makmum. Dan mereka berhujah dengan hadis Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas pernah bergerak bersama dengan keldainya di hadapan saf sebagian makmum. Itu menunjukkan boleh seseorang itu berjalan bergerak di hadapan saf para makmum kalau sekiranya ada keperluan. Jadi itulah di antara pengajaran-pengajaran penting yang ingin dikongsikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.